A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam nikmat yang besar, iaitu dalam nikmat kita berada dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa sesi yang sebelum ini kita telah membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang murtad daripada agama Islam. Dalam sesi-sesi sebelum ini kita telah membincangkan beberapa contoh-contoh case study orang yang murtad ini daripada kalangan mu'alaf yang masuk agama Islam, kemudian keluar balik kepada agama lama. Dan kita ambil beberapa contoh-contoh bagaimana perkara itu berlaku. Dan juga kita telah mengambil beberapa contoh-contoh kes di kalangan orang-orang yang murtad ini daripada kalangan orang Melayu Islam. Mak bapak dia Islam, dia murtad. Dan kita telah ambil beberapa contoh-contoh kes tadi, apakah faktor-faktor dan punca-punca yang mendorong mereka keluar daripada Islam. Nauzubillahi min zalik. Pada malam ini insya-Allah saya bercadang nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan psikologi orang yang nak murtad ini. Apa keadaan psikologi dia? Apa dalam pemikiran dia? Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan sekejap. Kalau ada kes murtad, na'udzubillahi min zalik, kita tak doakan benda ni berlaku. Tetapi katakan kalau ada kes murtad di kalangan jiran kita sendiri, ataupun kes murtad di kalangan kawan kita, kenalan kita sendiri, ataupun na'udzubillah ada kes murtad di kalangan ahli keluarga, saudara mara kita sendiri. Dan sekarang kita berdepan dengan orang yang nak murtad daripada Islam. Apa kita akan buat agak-agak? Kalau kita cakap dengan dia Islam agama yang benar, selain daripada Islam tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tahu dah benda ni. Dia tahu orang akan cakap macam tu kepada dia. Maka dari segi psikologi dia tak kisah. Kalau kita kata, kenapa awak nak murtad? Kalau awak murtad keluar daripada Islam, mati dalam keadaan murtad, masuk neraka nanti. Dia dah tahu dah benda ni. Dah ramai orang dah cakap benda tu kepada dia. Dia dah lalilah dengan benda ni. So sekarang persoalannya ialah macam mana kita nak bagi nasihat kepada dia? Macam mana kita nak buat proses istitabah, ataupun dalam bahasa seharian kita, bagaimana kita nak counselling mereka? Tapi sebenarnya kalau kita cara rasminya, kalau nak counselling ni kena ada lesen, kena ada kelulusan dan sebagainya. Tapi ini bagaimana kita nak memberi penasihatan kepada dia? Macam mana kita nak nasihat dia? Ini yang kita nak bincang pada malam ini insya-Allah. Dan perbincangan psikologi orang yang nak murtad ini saya bahagikan kepada dua perbincangan. Satu perbincangan luaran, yang kita tengok dia macam mana keadaan luaran. Dan saya lihat pada masa nanti kalau sempat kita juga akan bincang psikologi orang yang nak murtad, dalaman dia, apa yang bermain dalam fikiran dia, apa yang bermain dalam kepala dia. Dan pada sesi yang akan datang lain kali, insya-Allah kita akan bincangkan pendekatan-pendekatan yang boleh kita gunakan. Hari ini saya akan fokus kepada psikologi orang yang murtad. Yang pertama dari segi luaran. Yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kes-kes murtad yang datang kepada saya pertama sekali nak tahu apa cerita yang berlaku sebenarnya. Mak bapak atau kawan dia
akan cerita anak saya begini, anak saya begitu dan sebagainya. Okey, kita dah ada maklumat tersebut. Tetapi saya akan tanya dengan orang yang nak murtad tadi, ini yang disampaikan kepada saya, betul ke? Dan ada apa-apa dia nak tambah, dia boleh tambah. Dia nak perbetulkan balik cerita itu, dia boleh perbetulkan. Saya nak dengar daripada dia. Kemudian apa yang saya akan lakukan ialah saya akan bertanya kepada dia satu persatu latar belakang dia sampai kepada punca kenapa dia nak murtad. Saya akan cari sampai ke punca. Dan di situ saya juga akan dapat clue-clue apakah faktor-faktor yang mendorong dia sampai dia nak murtad. Kalau kita dah tahu apa punca dan apakah faktor-faktor yang mendorong dia nak murtad, insya-Allah kalau kita dapat selesaikan punca tadi, insya-Allah harapan lebih cerah, lebih baik, dia boleh kembali kepada agama Islam. Tetapi yang kita kena ingat, hidayah adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakaplah macam mana pun, tapi hidayah tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar daripada kita. Okey, psikologi yang pertama. Tahap ke dia murtad ni, apa tahap dia? Adakah dia ni baru bercadang nak murtad? Belum murtad lagi, tapi sedang memikirkan aku nak keluar daripada Islam. Itu tahap pertama. Tahap kedua, dia sudah murtad, tetapi dia baru murtad. Mungkin 1-2 minggu lepas, mungkin 1 bulan, 2 bulan lepas dia murtad, tapi masih peringkat awal. Satu lagi tahap, dia dah lama murtad, dah 5 tahun murtad, 10 tahun murtad, 20 tahun murtad, baru sampai kes itu kepada kita. Itu tahap ketiga. Tahap keempat, dia bukan sekadar murtad saja, tetapi dia menjadi missionary dalam agama tersebut. Dia menyebarkan agama tersebut di kalangan anak-anak Melayu Islam. Ini tahap keempat. So bila kita dah tahu mereka ni berada di tahap yang mana, itu akan memudahkan kita pendekatan bagaimana kita nak gunakan terhadap mereka. Kalau dia baru bercadang nak murtad tapi belum murtad lagi, itu lebih mudah lagi. Pendekatan saya akan tanya dia, kenapa kau nak murtad, apa masalah dia, biar dia luahkan apa problem dia. Dan insya-Allah kalau kita settlekan problem itu, kita telah keluarkan daripada fikiran dia kenapa dia kena keluar daripada Islam. Kita betulkan salah tanggapan dia. Okey, bagaimana nak buat itu? Itu kursus. Setiap satu benda ni adalah kursus yang mengambil masa yang panjang. Tapi hari ini saya ceritakan formula-formula saja. Kalau dia ni sudah pun murtad, tapi baru murtad 1 bulan, 2 bulan, tapi sudah murtad, kita lebih susah sikit daripada yang tadi yang belum murtad. Tetapi insya-Allah tetap ada harapan yang baik, kita dapat kembalikan dia. So kita akan tetap gunakan pendekatan yang serupa, kenapa kamu keluar, apa yang terjadi dan sebagainya, dan kita dampingi dia menang balik kepercayaan dia kepada kita. Kalau dia sudah 20 tahun murtad, 20 tahun, so pendekatan yang saya guna bukan lagi nak counselling ataupun nak memberi penasihatan akidah kepada orang nak keluar daripada Islam. No, saya akan gunakan pendekatan macam mana saya nak berdakwah dengan non-Muslim. Kalau dia dah 20 tahun dia dah murtad, dia dah serupa macam non-Muslim cara dia. Kalau saya jumpa dengan non-Muslim, bagaimana saya akan sampaikan Islam kepada dia? Bagaimana saya akan membawa dia kepada agama Islam? Itulah pendekatan yang saya gunakan. Kalau dia adalah missionary, dia sedang menganuti agama lain dan menjadi missionary dalam menyebarkan agama tersebut, maka pendekatan saya adalah lebih dari segi perbahasan akademik. Dan dalam perbahasan akademik ini, rujukan utama saya bukan lagi Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tak percaya pada tu, dia tak beriman pada tu, dia missionary sekarang. Saya akan gunakan kitab yang dia anuti sekarang ni. Apa agama yang dia anuti?
apa kitab suci tersebut, saya akan gunakan kitab itu sendiri untuk menunjukkan kepada dia bahawa agama Islam itulah agama yang sebenarnya, yang diredai oleh Tuhan. Boleh faham ya? Itu dari segi baru tahap saja. Okey, psikologi yang kedua, kita nak tengok yang menjadi faktor pendorong. Apa faktor pendorong dia murtad? Kalau dia murtad ini adalah masalah ekonomi, kerana kesempitan kewangan, anak isteri tak ada makanan, kebuluran, minta bantuan dengan orang-orang Islam, kebanyakannya tak membantu dan sebagainya. Bagi dia lepas tu mungkin ada pihak daripada agama lain yang membantu ataupun mengambil berat tentang dia dan sebagainya. Kalau itu yang menjadi faktor yang mendorong dia untuk nak murtad dan sebagainya, bagi saya peringkat awal tak cerita pasal agama lagi. Pada peringkat awal ini kita settlekan masalah dia. Kalau dia lapar, bagi dia makan. Dia ada masalah ekonomi, kita cari penyelesaian. Bukan sekadar kita bagi dia duit ataupun apa-apa, tapi kita carikan kerja ataupun memberikan dia skill yang dia boleh gunakan untuk menyara keluarga dia dan sebagainya. Dan kita cuba cari kawan-kawan kita yang boleh offer bantuan, mungkin dari segi kerja dan sebagainya. Kita selesaikan masalah ekonomi tadi. Dah dia selesaikan dan kita dampingi dia, kita take care dia. Ini proses yang berpanjangan sebenarnya. Dan bila punca asal tadi sudah pun selesai, sudah pun over, baru kita masuk tentang penerangan tentang Islam, memantapkan pemahaman dia terhadap agama Islam, memantapkan lagi akidah dia dalam agama Islam. Di sinilah kita akan menambah keyakinan dia terhadap agama Islam. Clear? Okey. Kalau dia nak murtad ini adalah faktor pendorongnya masalah sosial, lain pula pendekatan kita. Bukan lagi guna ekonomi. Sebab masalah dia adalah hiburan. Contohnya hedonism. Dia ni terjebak dengan hiburan melampau. Maka dia lihat agama Islam adalah agama penghalang kepada dia, menghalang dia daripada mencapai hiburan. Maka pendekatan saya pula kali ini adalah bercerita dengan dia apa tujuan dia mencapai kehiburan. Untuk apa dia nak berhibur? Untuk dapat kepuasan, dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Kemudian saya akan soal dan saya akan tanya dia balik, adakah dengan hiburan ini menyelesaikan masalah anda? Do you really get the satisfaction that you are actually looking for, that you desire? Dan bila kita tanya dan dia pun berfikir, dan dia akan lihat penyelesaian sebenarnya bukan dalam mencapai hiburan yang melampau tadi. Dan kemudian pendekatan yang saya akan gunakan adalah memberikan kepada dia penerangan tentang agama Islam. Kalau kita ikut syariat dalam agama Islam, dia ada kebebasan 100% dalam Islam. Saya ulang sekali lagi ya. Saya akan bagi tahu dia, dalam agama Islam awak ada kebebasan 100%. Anda boleh pilih apa saja pilihan anda. 100% you have the right in Islam to choose. You can do anything that you want, selagi mana pilihan itu berada di dalam batasan syariat. Boleh faham ke? Selagi mana ianya berada dalam batasan syariat, dia ada 100% pilihan, 100% free will. Choose what you want. Dan saya akan tunjukkan kepada dia bagaimana ada hiburan dalam agama Islam, tetapi hiburan yang berkekalan, hiburan yang that is really satisfying. Contohnya, kalau kita ni dahaga, kita minum, tapi dahaga tak hilang. Tapi lama-lama perut kita tak boleh nak minum lagi dah sampai maksimum, dahaga tak hilang. So kita tak nak hiburan yang macam tu. Kita nak hiburan yang mana kita minum menghilangkan dahaga kita tadi. Okey, saya cut dekat situ.
Antara gejala sosial ini pun ada banyak jenis ya tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, kes-kes murtad di kalangan orang-orang Melayu yang saya banyak terima, khususnya dari kalangan lelaki. Mereka terjebak dengan LGBT, gay. Ada banyak kes saya dapat kes begini. Dan psikologinya, setiap kali dia melakukan hubungan sejenis tadi, dia ada satu konflik dalaman. Dalam istilah psikologinya kita sebut sebagai cognitive dissonance. Dalam fikiran dia tu ada satu konflik, berlawanan. Dia buat hubungan sejenis ikut nafsu dia, ikut perasaan dia, ikut hati dia, dia nak buat benda tu. Tetapi pada waktu yang sama, dia tahu dia ni orang Islam. Kalau dia buat benda tu, berdosa. Jadi setiap kali dia lakukan perkara itu, maksiat tadi, berlaku satu gangguan dalam hati dia, dalam jiwa dia. Jadi untuk menghilangkan konflik ini, nak hilangkan konflik ini, bagi dia jalan keluar ialah keluar daripada Islam, tidak lagi beragama Islam. Maka setiap kali dia melakukan perkara tersebut, tidak mengganggu fikiran dia. Boleh faham ya? Okey. Sekarang saya nak buka ni lebih luas lagi, bukan untuk isu gay saja semata-mata. Kalau di kalangan mereka yang datang kepada saya yang bergelumang dengan maksiat, lepas tu dia rasa elok dia tinggalkan agama Islam, sebab bagi dia, dia membawa satu imej yang buruk kepada agama Islam. Kalau dia ni terlibat dengan maksiat dan sebagainya. Ada antara mereka terjebak dengan maksiat yang melampau, sampai mereka rasa mereka ni sangat kotor. Mereka rasa mereka dah terlalu banyak buat maksiat, maka Allah tidak akan pandang mereka lagi. Allah tidak akan sayang mereka lagi. Mereka ni terlalu kotor. Mereka rasa perasaan mereka, mereka tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perasaan mereka. Sebab orang-orang sekeliling masyarakat kita, ramai daripada mereka bila tengok orang yang terjebak dengan maksiat yang melampau ini, akan memberikan pandangan-pandangan, komen-komen yang sangat negatif. Sampai mereka rasa mereka ni adalah hina, mereka adalah terlalu kotor. Maka di sini pendekatan saya memberi harapan kepada mereka. Nak bagi tahu kepada mereka, it is never too late. Allah tetap sayang mereka. Belum terlambat untuk kembali ke pangkal jalan. Dan kita boleh ambil contoh daripada surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat 53 dan 54 sebagai contoh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, katakan kepada hamba-hamba aku yang telah melampaui batas, mereka yang melakukan maksiat yang terlalu banyak, bagi tahu dengan mereka, janganlah kamu kecewa, do not you despair, kembali kepada Allah, come back to Allah. Macam mana nak kembali kepada Allah? Bertaubat. Bertaubat dengan seikhlasnya, bertaubat dengan sesungguhnya. Bila kamu bertaubat, betul-betul bertaubat, maksudnya ialah, yang pertama, kita tahu apa kita buat itu memang salah. Yang kedua, kita menyesal kita buat benda tu. Yang ketiga, kita berazam, kita berhenti, tak nak buat lagi dah. Yang keempat, kalau kita sudah terambil hak orang lain, kembalikan hak itu kepada dia. Kita taubat sungguh-sungguh, Allah ampunkan dosa kita. Tak kiralah dosa apa yang pernah kita buat, tak kira apa pun anda pernah buat, ya, termasuk apa yang anda sedang fikirkan sekarang, ya, termasuk yang itu pun, termasuk yang mana dosa yang kita buat tak ada siapa-siapa tahu, termasuk what you did the last summer. Tak ada kecuali apa pun, tak ada kecuali apa pun.
Apa pun dosa yang kita pernah buat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat yang sungguh-sungguh, Allah ampunkan dosa kita. Kalau kita buat dosa maksiat daripada bumi sampai ke langit contohnya, Allah akan datangkan pengampunan daripada bumi sampai ke langit. Kita mengambil satu langkah kepada Allah, Allah mengambil 10 langkah kepada kita. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, umpamanya begitu. So it is never too late. Dan kemudian kita akan berikan dia beberapa tanggungjawab untuk membantu kita dalam usaha dakwah. Bayangkan orang yang buat maksiat melampau dan sebagainya, kita bagi dia harapan kembali ke pangkal jalan, kemudian kita kata kita perlukan pertolongan dia, saya perlukan bantuan anda boleh tak tolong saya dalam usaha-usaha dakwah dan sebagainya. Dia akan rasa dihargai, dia akan rasa dia berguna. So kita berikan dia satu alternatif untuk keluar daripada kancah maksiat yang dia berada tadi. Tapi katakan ada antara mereka dari segi psikologinya, dia tak boleh nak berhenti daripada melakukan maksiat tadi, tak boleh nak berhenti. Sebab ada antara maksiat yang dilakukan sampai menjadi tabiat. Nak berhenti daripada tabiat bukan mudah. Mungkin dia tak boleh berhenti minum arak, mungkin dia tak boleh nak berhenti daripada maksiat-maksiat yang lain. Maka apa yang saya akan bagi tahu kepada dia, ini belum murtad lagi ya, dia masih lagi dalam Islam, masih dalam Islam. Saya akan bagi tahu dia, memanglah apa yang berlaku tu perkara yang salah, benda yang tak elok dan sebagainya. Namun begitu, walau apa pun yang berlaku, saya nak minta anda buat satu perkara je. Dia katanya apa dia? Walau apa pun yang berlaku, jangan tinggalkan solat. Solat 5 waktu jangan tinggal. Kalau dia, maaf cakap ya, dia minum arak pun jangan tinggal solat. Kalau dia berzina pun jangan tinggal solat. Whatever happen, jangan tinggalkan solat. Selagi mana dia solat dan dia tetap melakukan maksiat, dua perkara ni tak boleh bersama. Cognitive dissonance tadi mengganggu fikiran dia. Lama kelamaan dia kena tinggalkan salah satu. Kalau kita bagi tahu dia jangan tinggalkan solat, bererti akhirnya dia akan tinggalkan maksiat tadi. Tapi benda ni biasanya ambil masa yang lama, masa yang panjang. Boleh faham ke tuan-tuan dan puan-puan? Jangan salah faham, saya bukan galakkan dia buat maksiat, saya tak galakkan dia, dia memang dah buat dah, dia tak boleh nak berhenti. Tapi daripada dia keluar daripada Islam, kita nak dia kekal dalam agama Islam. Sebagai contoh, kalau dia keluar daripada agama Islam, dia murtad, dosa apa yang dia buat? Dia kufur, dia kafir, dia dah mula syirik kepada Allah SWT. Dan dosa syirik Allah tidak akan ampunkan kecuali kita bertaubat. Surah Nisa surah 4 ayat 48, ayat 116, dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Tapi mana-mana dosa selain dari syirik, selain daripada syirik, Allah nak ampun, Allah ampunkan. Dosa syirik Allah tidak akan ampunkan kecuali kita bertaubat. Kalau dia buat dosa lain, dosa itu membawa kepada fasik. Boleh faham ke maksud saya? So kita nak kekalkan dia dalam akidah Islam. Dan kelemahan-kelemahan dia yang lain tu kita akan cuba atasi step by step, sedikit demi sedikit, insya-Allah. Sekarang kalau kita lihat latar belakang orang yang nak murtad ini, kalau dia ni berpendidikan tinggi, belajar tinggi-tinggi, apa psikologi dia? Psikologi dia kebiasaannya dia rasa dia hebat, dia rasa dia pandai.
Ini khususnya kalau dulu. Sekarang ni asatiza kita pun ramai yang dah cerdik, dah pandai, yang ada pendidikan tinggi, yang profesional dan sebagainya. Kalau dulu mereka yang belajar tinggi-tinggi, yang belajar luar negara, bila balik ke Malaysia, mereka ada satu perasaan, mereka ni berpendidikan tinggi, mereka ni educated. Kalau jumpa dengan ustaz atau ustazah, tak berapa belajar tinggi, tak berapa cerdik. Ini dalam psikologi dia. Dia rasa dia lebih hebat. So dalam kes begini, bila saya berdepan dengan golongan begini, saya akan bawa perbincangan yang lebih rasional, lebih logik, lebih objektif. Dan golongan-golongan ini biasa dia pegangan mereka adalah sains dan logik. Maka di sini kalau kita ada penguasaan ilmu sedikit sebanyak, kita kuasai ilmu sedikit sebanyak, kalau kita punya ilmu tentang sains lebih tinggi daripada dia, kita boleh bawa perbincangan itu lebih tinggi daripada level yang dia belajar. Itu akan banyak membantu kita. Dalam pengalaman saya, bila berjumpa dengan orang yang murtad, orang Melayu yang murtad, bukan masuk agama lain, dia tinggalkan agama terus, tak percaya kepada agama, tak percaya kepada kewujudan Tuhan, menjadi ateis, menjadi agnostik, maka argumen yang kita akan bawa ialah yang pertama, perbincangan, adakah Tuhan wujud? Does God exist? Dan saya akan minta dia buktikan dulu Tuhan tidak wujud. Saya minta dia buktikan dulu Tuhan memang tidak wujud. Dan mereka tak boleh nak buktikan. Paling-paling kuat dia akan gunakan hujah-hujah yang emosional. Kalau Tuhan wujud, kenapa berlaku kesengsaraan atas muka bumi? Kalau Tuhan ini wujud, kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada tsunami dan sebagainya? Kalau Tuhan ini wujud, kenapa Tuhan mencabut nyawa bapa saya masa saya kecil lagi? Tak adil. Saya sangat bermanja dengan bapa saya. Kecil-kecil lagi Tuhan dah cabut nyawa dia. Kalau Tuhan adil, kenapa ini berlaku? Kenapa itu berlaku? So ada antara mereka mengatakan Tuhan tak wujud, tapi argumen dia bukan argumen rasional, bukan objektif, tetapi satu argumen yang berbentuk emosional. Tapi kita jangan perlekehkan dia. Walaupun kalau dia bawa hujah-hujah yang tak berapa bernas, tak berapa cerdik, jangan kita jatuhkan maruah dia. Tetap kita sampaikan dengan perasaan baik. Kita tetap jaga perasaan dia, jaga maruah dia, tapi sampaikan dengan penerangan yang lebih baik lagi. Tetapi kalau dia ni memang educated, then saya akan bawa kepada evolution theory. Dan saya akan gunakan evolution theory untuk membawa Tuhan memang kena wujud. Kalau Tuhan tak wujud, evolution theory yang kamu pegang pun tak boleh nak jawab beberapa persoalan. Bawa kepada general theory of relativity, special theory of relativity. Dan kemudian kita akan bawa dan kita akan tunjukkan ayat-ayat yang membentuk kepada penemuan-penemuan sains moden di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai perbincangan. Dan topik ini kita pernah bawa pada sesi-sesi yang dulu lah, kita pernah bawa sesi ini. Dan daripada situ insya-Allah bila kita bawa argumen-argumen ini yang dia sendiri pun tak kuasai lagi, dia akan mula meletakkan kepercayaan dia dan dia akan respect kita. Dan antara kes-kes murtad yang saya hadapi, kes-kes begini bukan saja yang belajar luar negara, yang belajar tinggi-tinggi, tak ada. Sekolah menengah, budak form 1, budak form 2. Tapi biasanya mereka ini adalah keluarga yang kebiasaan, keluarga elit yang berbahasa Inggeris, yang banyak, saya tak kata bahasa Inggeris tak bagus, jangan salah faham ya, tapi bahan bacaan mereka ni banyak dalam bahasa Inggeris, dan mereka banyak baca buku-buku orientalis, buku-buku barat dan sebagainya. Ataupun keluarga dia pernah tinggal di barat, dia daripada kecil membesar di barat, kemudian hijrah balik ke Malaysia, masuk umur dah 10 tahun, 12 tahun, dia terbawa-bawa dengan pemikiran daripada sana. Lepas itu bila bawa hujah sains, ustaz-ustazah tak boleh nak jawab. Lepas tu ustaz-ustazah akan panggil guru sains. Guru sains pula cuba cakap dengan dia. Dia punya ilmu tentang sains baru form 1, form 2 ya.
lebih tinggi daripada guru sains. Sampai guru sains pun tak boleh nak bahas balik apa yang dia bawa. Di sini bila kita dapat argue dengan dia dengan hujah yang lebih baik, lebih bernas lagi, lebih objektif, lebih rasional, dia akan mula respect kita. Okey, kita cut sampai situ saja. Ada antara mereka yang nak murtad sebab hubungan berkecai. Kita biasa dengar cinta itu buta. Orang yang bercinta mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Orang yang bercinta ini lautan api sanggup direnangi, sampai seberang dia jadi arang. Biasa dengar ke pantun dua kerat pasal cinta? Apabila cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Jangan cuba try test di rumah. Orang yang kadang-kadang dalam keadaan dia bercinta ni, kemudian cinta tadi tidak menjadi, dia frust. Dalam dia frust dan sebagainya, kadang-kadang dia hilang pedoman hidup. Dia hilang kepercayaan kepada Tuhan sendiri. So orang begini biasa dia, bukan kita banyak gunakan argument sains ke, kita guna argument logik ke, tak. Dalam kes-kes begini, kadang-kadang apa yang kita perlu buat ialah bukan lebih banyak bercakap, tetapi lebih banyak mendengar. Biar dia luahkan perasaan, biar dia luah. Kita mendampingi dia, kita bersama dengan dia. Dan orang-orang begini, tolong jangan suruh bersabar. Kalau kita cakap dengan dia sabar, dia akan rasa marah. Nak sabar macam mana? Tak pula kena sabar, tapi macam mana aku nak sabar? Boleh faham ke maksud saya? Orang yang pernah ada masalah je dia faham. Yang pernah lalui benda ni je kita akan faham. Orang lain pandai je cakap dengan kita, kau kena ni, kau kena tu. Jangan cakap kena buat apa, tunjukkan macam mana nak buat benda tu. How to achieve it, that is more important. Boleh faham ya? Okey, tapi golongan macam ni yang hubungan berkecai atau ada masalah emosional dan sebagainya, antaranya ialah bukan kita banyak bercakap, tetapi kita mendampingi dia, kita memahami dia, kita memberikan dia harapan, kita berikan dia motivasi, kita naikkan dia step by step. Tetapi problem kita, bila kita berdakwah, kita nak immediate result. We want instant result. Kalau hari ini aku berdakwah, bila dia kena terima, bila dia kena berubah? Kalau hari ini aku berdakwah, dia kena berubah semalam. Itu sindiran. Kita nak semuanya cepat. Tapi ada waktu dalam dakwah kita ni, dia memakan masa yang panjang. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan sekejap. Pernah tak kita sendiri melalui masalah besar dalam hidup kita? Dan pada waktu itu, kalau ada orang datang membantu kita, yang mana kita hargai? Dia bantu kita, suruh kita cepat-cepat berubah, ataupun dia bantu kita, dia selalu mendampingi kita, dia memahami kita, dia sentiasa berada di sana untuk kita luahkan perasaan kita, masalah kita kepada dia. Yang mana kita hargai? Itulah jawapan dia. Macam tu juga bila kita nak menyampaikan penasihatan ataupun nak berdakwah dengan orang, kadang-kadang kita tak boleh nak cepat-cepat suruh dia berubah. It takes time. Kita pun tahu ada antara nabi-nabi yang berdakwah beratus-ratus tahun, pengikut berapa saja, ataupun tak ada pengikut langsung. Boleh faham ya? So sometimes it takes time. Dan seterusnya, okey, masa kita pun sudah dah habis. Kalau ada antara mereka yang murtad ini, dia sudah murtad dan sudah berkahwin dengan non-Muslim, pasangan hidup dia orang bukan Islam, dia sudah kahwin, dah ada anak, itu lagi susah kita nak kembalikan kepada Islam. Sebab dakwah kita ni bukan hanya kepada dia,
Tetapi kepada suami dia atau isteri dia, kalau anak dah besar, anak-anak dia pun kita nak sampaikan dakwah. So dia punya penyampaian dia, kerja kita ni semakin luas, semakin besar. Dan ada antara mereka ni bila sudah murtad dan sebagainya, ada NGO non-Muslim, mungkin peguam non-Muslim di belakang mereka yang cocok lagi. Kadang-kadang kita dah jumpa dia, kita dah cakap dengan dia, dah okey dah okey, tapi dia balik je, dia kena bancur dekat luar. Itu pun satu contoh, satu kes psikologi yang kita kena depani juga. Bagaimana kita nak berdepan dengan isu-isu seperti ini, insya-Allah. Okey, hari ini kita hanya sempat membincangkan sedikit sebanyak psikologi orang yang nak murtad, tapi kita tengok dari luaran semata-mata. Dalam sesi yang akan datang, insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan psikologi orang yang nak murtad, tapi dalam fikiran dia, apa yang bermain dalam fikiran dia, what is inside the mind. So kalau kita dah tahu apa psikologi mereka, apa yang bermain dalam fikiran mereka, itu akan memudahkan kita pendekatan kaedah yang mana kita nak gunakan dalam kita menyampaikan penasihatan akidah ataupun kita buat proses istitabah tadi ataupun counselling kes-kes murtad ini. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Dan perbincangan kita tentang psikologi orang yang nak murtad tidak terhad untuk kita menyampaikan dakwah kepada orang murtad saja. No, ilmu ini kita boleh gunakan dengan lebih meluas lagi. Kalau kita faham benda-benda ini, pendekatan kita berdakwah dengan orang lain pun akan jadi lebih efisien, lebih efektif dan memberikan satu impak yang lebih besar lagi, insya-Allah. Jadi setakat ini saja perkongsian saya. Kita pun sudah nak masuk untuk azan solat Isyak. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita pasal kes murtad ni dia bukan benda kecil ya. Dan ia boleh berlaku pada sesiapa saja. Ia boleh berlaku pada sesiapa saja. Na'udzubillahi min zalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya melindungi diri kita, melindungi ahli keluarga kita, melindungi zuriat keturunan kita, melindungi saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, supaya tidak membolak-balikkan akidah kita, hati kita, supaya kita ni sentiasa kekal beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setakat ini saja perkongsian pada malam ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.